salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Ya, hari ini, hari Isnin, anda bersama saya sekali lagi untuk sesi Ngopi Kerjaya bersempena dengan Karnival Kerjaya Perak Sejahtera dan TVET yang bakal berlangsung pada bila? Pada hujung minggu ini. Ya, minggu ini minggu yang sangat penting. Kerana pada hujung minggu ini, iaitu pada 16 dan 17 September, pada hari Sabtu dan Ahad akan berlangsungnya Karnival Kerjaya dan TVET bertempat di Stadium Indra Mulia. Baik, jadi seperti biasa, seperti minggu lalu, saya bersama anda, moderator anda pada hari ini, Hafiz Roslan, akan membawakan kepada anda syarikat-syarikat yang kami bawakan khas untuk mempromosikan, mewar-warkan tentang kekosongan jawatan dan sedikit tentang apa yang dilakukan oleh syarikat mereka. Apa penghasilan produk yang dikeluarkan oleh syarikat mereka. Baik, jadi untuk sesi hari ini, kita bawakan satu syarikat yang khas, iaitu syarikat Sapura Fabrication Sdn Bhd. Baik, jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Encik Sahazam Ibrahim untuk memperkenalkan diri dan seterusnya mungkin sedikit pengenalan tentang syarikat Sapura ni. Baik, jadi saya mempersilakan Encik Sahazam untuk teruskan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Encik Hafiz. Kita bersama Ngopi Kerjaya pada hari ini. Terima kasih atas jemputan pada pihak Sapura Fabrication. Jadi secara amnya Sapura Fabrication Sdn Bhd ni adalah sebuah syarikat di bawah Sapura Energy. Ya. Kami adalah sebuah syarikat yang menjalankan aktiviti perniagaan dalam bidang minyak dan gas ataupun kita sebut oil and gas. Jadi kalau kita lihat oil and gas ni ada dua cabangnya, ada onshore, ada offshore. Jadi untuk syarikat Sapura Fabrication, fokus kita ialah untuk onshore, iaitu aktiviti yang berada di atas daratan. Itu maksudnya. Okey, baik. Jadi Sapura Fabrication ni adakah dia hanya ada satu cawangan saja ataupun dia ada cawangan di tempat-tempat lain juga? Bila kita Sapura Fabrication berada di bawah Sapura Energy, kami ada banyak cawangan dan juga subsidiary yang berkaitan. Untuk pengetahuan, Sapura Fabrication ni adalah kita panggil One Craft Center, yang mana semua fabrication yard yang ada di Malaysia diletakkan di bawah fabrication di Lumut operasinya. Kita ada di Pasir Gudang, kita ada di Kemaman, kita juga ada di Labuan dan Miri Sarawak. Jadi itu adalah fokus untuk di Malaysia dahulu. Okey, baik. Jadi baik, Sapura Fabrication ni, adakah ini penyertaan pertama dalam Karnival Kerjaya ni ataupun sebelum ni dah pernah terlibat dalam temuduga untuk Karnival Kerjaya? Untuk Jom Ngopi ni kali pertama. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi kalau untuk Karnival Kerjaya, kami sebenarnya memang aktif untuk mendapatkan bakat-bakat baru dan tenaga kerja untuk syarikat kami. Untuk bersama dengan PASAK, jika ada apa-apa karnival yang di negeri Perak, insyaAllah seperti 2 bulan lepas kita sertai di Manjung Perak ya, dan juga dengan beberapa karnival yang akan dijalankan oleh PASAK. Bagaimana dengan sambutan yang sebelum ini di Manjung ataupun yang sebelum itu? Alhamdulillah. Kalau di Manjung dan di Lumut ni boleh katakan semua orang hampir dah kenal Sapura Fabrication. Tetapi saya rasa kalau kita extend di kawasan-kawasan lain, di Ipoh, ataupun kalau ada di Tanjung Malim ataupun di Taiping, saya rasa insyaAllah sambutan tetap hangat daripada pihak masyarakat setempat. Okey, baik. Jadi untuk setakat inilah, syarikat Sapura Fabrication ni agak-agak berapa anggaran staff yang ada tu? Okey. Untuk Sapura Fabrication di Lumut, kita ada buat masa sekarang ni ialah 1,500 kaki tangan. Mahir, separa mahir dan juga kaki tangan awam. Jadi boleh saya katakan 90% daripada jumlah itu adalah anak Perak dan masyarakat di sekeliling di sini. Maknanya datang daripada Lumut, daripada Manjung, Setiawan, Batu Gajah hinggalah ke Ipoh dan juga Teluk Intan. Kebanyakannya. Itu yang ada di Lumut sekarang. Okey, baik. Jadi di Sapura Fabrication ni, dalam anggaran lebih kurang tadi 1,500 orang pekerja tu, ada berapa banyak departmen sebenarnya dalam syarikat Sapura?
Di Sapura Fabrication ni, walaupun kami ialah anak syarikat kepada Sapura Energy, tapi dari segi pengurusan dan pentadbiran termasuk keuangan dan juga pentadbiran dari segi keselamatan dan juga engineeringnya, semua ialah di bawah bumbung Sapura Fabrication di Lumut. Maksudnya kita ada setup yang penuh dalam menjalankan sebuah syarikat. Kita ada untuk support group, kita ada HR-nya, account, ataupun finance dan juga kontrak. Dan untuk bahagian teknikal kita ada engineering, kita ada project management, quality dan juga safety. Oh, okey, baik. Sebentar tadi Cik ada berkongsi tentang lokasi syarikat Sapura selain daripada di Lumut iaitu di Pasir Gudang. Adakah kedua-duanya menjalankan fungsi ataupun operasi yang sama ataupun ada pengkhususan untuk di tempat ni dan di tempat ni berbeza-beza? Secara keseluruhannya, Sapura yang mana kita menjalankan aktiviti operation atau kita panggil yard di Semenanjung Malaysia ni, aktivitinya hampir sama iaitu di atas daratan. Tetapi projeknya berbeza. Kalau kita tengok di Lumut, projeknya sangat besar. Sebab kalau saudara dan tuan-tuan dan puan semua, kalau dalam perjalanan daripada Manjung ke Pantai Remis atau sebaliknya ada jambatan tu, kita boleh tengok di Pelabuhan Lumut tu ada platform. Itulah projek kami yang mana kita bina platform yang besar untuk dibawa ke tengah lautan. Untuk di Pasir Gudang, Kemaman, Miri dan juga Labuan, saiz projek tu agak kecil yang mana kita cuma membuat part by part sahaja. Maknanya bukan satu complete platform. Berbeza di Lumut, sangat besar sebab itu permintaan untuk peluang-peluang pekerjaan sangat tinggi di sini. Okey, baik. Jadi bagaimana pula dengan pengagihan tenaga kerja tu untuk setiap cawangan tu? Adakah mereka boleh pilih macam, oh saya nak pergi Pasir Gudang lah, saya nak pergi Miri lah, ataupun pihak pengurusan sendiri yang mengagihkan mereka tu? Yang pertama, bergantung kepada penempatan yang ada, itu yang pertama. Yang kedua, dan juga kepakaran atau kemahiran yang diperlukan di tempat masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita juga ambil faktor bahawa pekerja tempatan ataupun orang yang berada di sekeliling tempat fabrication yard kita perlu diutamakan. Contohnya di Lumut, keutamaan kita pastinya untuk anak-anak orang Perak supaya mereka orang yang dekat di sini dan sentiasa ada di sini. Itu adalah ciri-ciri yang kita perlu ada. Tetapi saya rasa yang paling baiknya apabila kita ada di tempat yang berbeza, kita sentiasa melakukan pertukaran tempat kerja untuk mendapatkan lebih pengalaman dan juga skill masing-masing. Contohnya apa-apa yang tidak ada di Lumut, kita akan hantar mereka di Kemaman untuk mereka belajar di Labuan dan sebagainya. Supaya bila mereka balik di sini, akan jadi lebih baik lagi dari segi pengalaman dan pengetahuan. Okey, baik. Jadi saya rasa para pendengar, para penonton di Facebook Live ketika ini semua sudah dapat gambaran sedikit lah. Sudah nampak macam apa sebenarnya yang dimaksudkan syarikat Sapura Fabrication ni. Baik, jadi untuk anda yang di Facebook Live yang sedang menonton tu, jika ada sebarang soalan, jika ada sebarang persoalan ingin diajukan, ditanyakan, jangan malu-malu, type saja dan saya akan tanyakan kepada Encik Shahazam kita ni. Okey, baik. Baik, jadi berbalik kepada Karnival Kerjaya yang bakal berlangsung pada hujung minggu ini iaitu 16 dan 17 September ini. Mungkin Cik boleh kongsikan apakah jawatan kosong yang ditawarkan oleh Sapura untuk anak-anak Perak bagi Karnival Kerjaya kali ini? Jadi untuk Karnival Kerjaya yang akan diadakan hujung minggu ni di Ipoh. Ya, betul. Jadinya Ipoh ni satu pusat bandar ataupun ibu negeri bagi negeri Perak. Jadi pastinya kita menjangkakan akan menarik ramai pemohon pekerjaan daripada Ipoh. Jadi kami sebenarnya membuka peluang kerjaya untuk di hujung tahun ini ada beberapa jawatan yang kita akan buka. Tetapi untuk kali ini kita juga perlu mendapatkan beberapa database ataupun para masyarakat yang ingin mencari kerja supaya kita boleh tempatkan mereka jika bukan pada tahun ini, pada Januari tahun depan iaitu pada tahun 2024.
Jadi antara kerja-kerja yang kita fokus ialah kerja-kerja onshore yang meliputi bagi tenaga kerja mahir, separa mahir dan juga pekerja-pekerja am. Okey, antara bidang kerjaya yang utama yang menyumbang kepada peluang pekerjaan di Lumut ialah yang pertamanya, yang paling utama dan paling banyak ialah dalam bidang welding atau kita panggil kimpalan. Okey, kimpalan. Yang keduanya dalam bidang pemasangan perancang. Tapi kalau orang kita biasa kata scaffolding. Scaffolding. Kerja-kerja yang berkaitan dengan piping, bekerja dengan structure, drawing dan designing, kerja-kerja yang berkaitan dengan cat. Okey, yang itu ialah lebih kepada separa mahir. Iaitu yang mana kita fokuskan kepada mereka yang lepasan tingkatan 5 yang telah belajar dalam sijil kemahiran ataupun SKM tahap 1, 2 atau tahap 3. Bagi mereka yang lepasan diploma atau lepasan universiti, mereka juga boleh melihat peluang-peluang dalam bidang mechanical engineering, quality dan safety. Itu kita juga ada. Tetapi kita juga membuka bagi mereka-mereka yang mungkin kurang berjaya dalam pelajaran tetapi bagus dalam pekerjaan. InsyaAllah bagi mereka yang selepasan SPM ataupun yang masih menganggur juga boleh bermula dengan kerja-kerja sebagai pekerja am ataupun pembantu bagi beberapa bidang yang kita sediakan di Sapura Fabrication. Okey, baik. Jadi dalam banyak-banyak jawatan kosong yang ada tadi tu, mana satu yang Cik lihat, maksud saya, mana satu yang banyak kekosongan yang perlu diisi tu? Okey. Yang paling banyak ialah welding. 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 Yang keduanya ialah scaffolding dan kerja-kerja structure ataupun piping. Itu antara yang paling mendapat permintaan yang paling tinggi. Tak ada masalah jika tuan-tuan semua yang melihat ni tak ada sijil, tak ada pendidikan yang khusus dalam bidang-bidang ini, kita boleh cuba juga dengan jawatan yang lebih rendah, tapi kita akan berikan segala training untuk meningkatkan lagi skill tuan-tuan dan puan semua. Okey, jadi para penonton yang di Facebook Live, anda sudah dengar bukan? Okey, jadi jika anda mungkin kurang sedikit dari segi akademik tu, tapi jika anda berminat, mungkin ada sedikit kemahiran di dalam bidang kimpalan dan yang berkaitan dengan Sapura ini, jadi boleh cuba. Anda boleh datang. Boleh cuba. Mana tahu mungkin anda bernasib baik dan beruntung untuk jadi sebahagian daripada Sapura Fabrication. Baik. Okey. Jadi kita dah tahu tentang sedikit sebanyak jawatan kosong yang ditawarkan. Kita dah pergi sedikit tentang skop kerja, sedikit keterangan daripada Encik Shahazam tadi. Okey, jadi saya rasa para penonton pun nak tahu. Okey, macam mana pula dengan anggaran gaji yang ditawarkan tu? Anggaran gaji dan juga mungkin ada sedikit benefit yang ditawarkan oleh Sapura Fabrication untuk staf-staf kaki tangan dia ni. Okey, yang pastinya kami di Sapura Fabrication menawarkan kemudahan tawaran gaji ataupun upah yang interaktif. Okey. Ini kerana kami menyamakan ataupun cuba untuk memberi satu taraf yang sama dengan industri yang sama, iaitu di bidang oil and gas, minyak dan gas. Jadinya saya percaya dari segi secara keseluruhannya tangga gaji adalah lebih baik, termasuk benefitnya berbanding dengan sektor yang telah ada sekarang. Terutamanya bagi mereka-mereka yang mempunyai pengalaman yang baik atau pengalaman yang luas. Okey. Antara benefit ataupun insentif yang kita berikan selain daripada gaji ataupun upah tadi ialah beberapa insentif seperti kedatangan, yang mana jika ada kedatangan penuh atau sekurang-kurangnya 2 hari, walaupun kita memberi kebenaran 2 hari untuk tidak hadir bekerja atas sebab-sebab peribadi dan sebagainya, kita still berikan insentif sebanyak RM100 sebulan. Insentif perjalanan bagi pekerja baru yang baru nak masuk, contohnya kalau datang daripada Taiping
datang daripada Parit Bunta, jauh daripada Tanjung Malim, so kita akan berikan insentif kedatangan sebanyak RM100 hingga RM150 bergantung pada jarak. Selain daripada itu, kita juga ada kemudahan perubatan bagi pesakit luar untuk kaki tangan kita, untuk pekerja kita, termasuk anak dan isteri. Okey, itu adalah untuk pesakit luar, insurans, kemalangan, kebajikan, kelaksukan dan juga kemudahan caruman pekeso dan sebagainya. Jadi dari segi benefit ini bergantung pada beberapa ciri lah. Yang pertamanya, adakah jawatan yang dipohon itu adalah bertaraf tetap atau bertaraf kontrak atau bertaraf kontraktor bebas. Jadi pelbagai ciri insentif dan juga benefit yang ditawarkan daripada Sapura Fabrication. Okey, baik. Jadi saya rasa para penonton semua sudah dengar. Memang menarik. Memang menarik manfaat ataupun benefit yang ditawarkan oleh Sapura ini. Jadi sangat berbaloi sekiranya anda mencuba dan jadi sebahagian daripada syarikat Sapura Fabrication. Baik, jadi saya lihat kita ada soalan di ruangan Facebook Live. Okey, baik. Jadi soalannya daripada Encik Hafiz. Oh, nama sama macam saya. Okey, baik. Jadi soalannya berbunyi, apakah minimum requirement CGPA untuk mohon mechanical engineering? Makna saya rasa Encik Hafiz ni pastinya ada sekurang-kurangnya diploma ataupun degree dalam mechanical engineering. Ya, mungkin. Okey. Begitulah rasa. Kita tidak ada minimum requirement untuk perkara tersebut. Jadi kita percaya bahawa tidak semestinya, secara amnya memanglah pada siapa yang mendapat 3.0 CGPA ke atas tu baik dalam akademiknya. Tapi bila kita tengok pada bidang-bidang kerja yang memerlukan kemahiran teknikal, kadang-kadang kita juga dapati mereka yang CGPA bawah daripada 3 atau kemungkinan 2.6 atau 2.5, mereka juga sangat bagus dalam bidang teknikal. Okey, jadi kami percaya CGPA bukanlah penentu yang terakhir untuk kami ambil pekerja untuk bersama Sapura Fabrication. Kesesuaian, kemahiran dan juga ciri-ciri kita panggil attitude bagi seorang pekerja itu adalah sangat penting untuk kita nilai bagi mereka yang nak bekerja di sini. Okey, baik. Jadi kepada Encik Hafiz, saya harap jawapan daripada Encik Hasan itu menjawablah persoalan anda. Jadi jangan risau sekiranya anda ada diploma atau degree tu, datang saja. Ya, betul. Ya, kerana usaha dan apa yang anda lakukan ketika kerja tu yang akan dinilai. Bukan setakat kelayakan di atas kertas saja. Betul. Kerana itu tidak menentukan apa-apa sebenarnya. Baik. Okey. Baik, jadi seterusnya kita nak bertanya pula lah tentang bagaimana dengan waktu bekerja bagi jawatan yang ditawarkan tu lah. Adakah shiftnya sama, berbeza ataupun bagaimana? Buat masa ni kita memang tidak ada shift malam, kita ada cuma normal saja. Waktu pekerja kami pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang, Isnin hingga hari Sabtu, tetapi bergantung kepada taraf jawatan dan sebagainya. Kebanyakan, hampir semua pekerja kami maksimum bekerja Isnin hingga Sabtu dan sebahagian daripada mereka Isnin hingga Jumaat. Jadi bergantung sama ada anda ditempatkan di bahagian support atau di bahagian operation. Jadi apa-apa kerja yang selepas pada waktu kerja biasa itu akan dikira sebagai kerja lebih masa. Baik, baik. Jadi saya boleh katakan yang waktu kerja tu adakah sama, seragam untuk semua cawangan-cawangan lain ataupun ini untuk lumut saja? Seragam, semua sekali Seragam. sama. Ya, untuk di Pasir Gudang sama, Kemaman, Labuan juga semuanya sama. Okey, baik. Jadi seragam lah, kita dah tahu kat situ. Okey, baik. Dah jadi kebiasaan saya rasa untuk pekerja-pekerja yang masuk membina kerjaya di sesuatu syarikat ni, dia rasa macam dia tak nak stuck dekat situ je. Dia ingin pergi lagi naik lagi atas. Jadi itulah saya rasa yang para penonton pun ingin bertanyakan soalan ni lah. Ada tak potensi untuk macam tuan cakap, career grow ataupun career development untuk di dalam bagi seorang yang bekerja dalam Sapura Fabrication? Semestinya. Itulah satu perkara yang sangat kami titik beratkan. Jadi kita menawarkan peningkatan kerjaya bagi semua lapisan, bagi semua permulaan jawatan. Sama ada
pekerja tersebut mahir atau tidak mahir. Jadi kita faham, bila kita start masuk kerja ni, selalunya tidak mahir lah. Tetapi selepas 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dengan syarikat, takkanlah masih lagi sebagai tidak mahir. Pastinya akan jadi pekerja yang skill, full skill ataupun pekerja mahir. Sebab itu di Sapura Fabrication kita telah mewujudkan kita panggil Craft Training Center ataupun CTC. Yang mana tujuannya ialah kita nak tingkatkan skill pada mereka-mereka yang ada di sini dengan latihan TVET yang bertepatan dengan kehendak industri. Untuk pengetahuan juga, apabila tuan-tuan berada di Sapura Fabrication, kita akan sentiasa menilai kemahiran tuan-tuan semua. Jika tidak ada sijil, kita cuba untuk mensijilkan kemahiran anda. Itu yang tujuan pertama. Kita mengeluarkan termasuk SKM sampai tahap 3, bekerjasama dengan SKM dan juga di bawah JKM, Jabatan Kemahiran Malaysia. Kita juga bekerjasama dengan banyak organisasi untuk ILP dengan IKBN, Politeknik dengan Tiap Mara, universiti tempatan termasuk PASAK juga untuk meningkatkan lagi skill anak-anak kita ataupun masyarakat kita, terutamanya anak Perak semestinya yang ada di sini. Jadi apa yang saya nak katakan di sini, jika ada kemahuan untuk maju, untuk meninggikan lagi tahap skill anda, jadi saya rasa tidak mustahil. Bukan saja di situ, insya-Allah dalam masa yang akan datang, bergantung pada prestasi kerja yang baik, akan ada career growth ataupun peluang-peluang peningkatan kejayaan yang lebih baik. Okey, kami menyediakan, kami ada lebih kurang 20 trainer ataupun jurulatih di sini yang sentiasa mengawasi, melihat peluang-peluang ataupun bagaimana kita nak tingkatkan lagi prestasi pekerja-pekerja. Yang mana jurulatih kami di sini pun bermula dengan tak ada SPM pun. Ya, tak ada SPM pun, kita latih mereka sehingga dapat SKM, upgrade mereka hingga ada diploma dan sampai ada yang ada master degree di sini. Jadi itulah yang kita harapkan, bukan saja bekerja untuk mendapat rezeki, tetapi bekerja untuk meningkatkan kerjaya dan prestasi diri sendiri. Itu yang lebih penting. Ya, baik, jadi saya rasa para penonton di Facebook Live semua sudah semakin jelas, semakin terang benderang dah nampak dah. Yang career development tu merupakan salah satu aspek yang begitu ditekankan di Sapura ini. Haluan tu ada untuk setiap jawatan ditawar nanti. So jangan risau, anda just pergi and usaha buat yang terbaik sahaja. Okey, baik. Okey, jadi kita juga dapat lihat yang Sapura Fabrication ni banyak jalingan kerjasama dari segi institusi pendidikan dan juga dengan agensi-agensi kerajaan negeri yang lain. Jadi saya rasa ini salah satu benda yang sungguh baik untuk pembangunan modal insan terutamanya di negeri Perak. Terutamanya fokus kita sekarang adalah kepada graduan daripada bidang teknikal, vocational, TVET ni semua. Okey, dan kita nampak kerancakan bidang ini sekarang semakin meningkat baik. Ya, betul. Okey. Baik, jadi setakat ini saya rasa kita dah cover banyak, start daripada jawatan kosong, kerja, kita dah, saya rasa para penonton pun semua dah semakin jelas. Dave, okey baik. Jadi saya nak bertanya kepada Encik Shahzam lah. Sapura Fabrication sebelum ni dah terlibat dengan temu duga. Sebelum mereka ni pun dah terlibat banyak juga saya rasa. Okey, baik. Jadi baik, jadi mungkin Encik Shahzam boleh kongsi sedikitlah. Apakah persediaan yang perlu dilakukan oleh calon-calon yang nak datang ni nanti ni? Apa yang perlu diorang mungkin tambah baik? Dan mungkin boleh Cik kongsikan juga kekurangan yang Cik lihat sebelum ni dari calon-calon yang datang pada sebelum-sebelum ni lah yang punya temu duga ni. Mungkin boleh kongsikan tu sikit. Okey. Saya rasa untuk kita punya Karnival Kejaya hari Sabtu dan Ahad ni, hujung minggu ni untuk masyarakat atau adik-adik, anak-anak kita yang mencari kerja nanti, sediakan resume, minta update resume tu. Mungkin kalau boleh bawa hard copy pun tak apa, tetapi soft copy tu paling penting. Soft copy paling penting, itu yang pertama. Sebab kita akan sediakan pendaftaran secara Google Form dan sebagainya. Ada kemudahan-kemudahan tersebut. Jadi kadang-kadang yang mencari kerja ni terlalu fokus kepada bidang yang dia belajar, which is kadang-kadang dia tak ada peluang untuk sambung, untuk bekerja di dalam bidang yang baru dan sebagainya. Jadi nasihat saya adalah cuba dahulu, okey. Jika anda tidak ada kemahiran,
tidak ada macam kemahiran macam welding dan sebagainya. Tak apa, cuba dahulu, cuba minta apa-apa peluang pekerjaan yang ada bersama kami. Jika ada minat, ada ketekunan dengan attitude yang baik, saya rasa insya-Allah banyak perkara kita boleh selesaikan dengan perkara-perkara sini. Dan yang penting kena rajin belajar, kena belajar. Jadi boleh datang ke booth kami untuk mencuba beberapa jawatan yang ada. Okey. Mungkin bukan untuk tahun ni, tapi kalau untuk tahun depan, jika makin banyak peluang pekerjaan, insya-Allah kita akan cuba dapatkan anda semua untuk bekerja bersama kami. Okey, baik. Jadi kepada anda yang di luar sana, pada yang pencari kerja yang tengok-tengok macam, oh minatlah benda-benda yang berkaitan oil and gas ni, Sapura ni macam alright juga kalau try ni. Kepada anda-anda yang berkenaan tu, marilah datang. Ayuh kita datang ke Carnival Kerjaya. Mungkin anda berpeluang untuk menjadi sebahagian daripada Sapura Fabrication. Sediakan diri anda, siapkan semua persediaan yang rapi, penampilan, apa dokumen yang perlu bawa semua, pastikan semua lengkap. Supaya nanti tak ada jadi masalah lah. Supaya segalanya berjalan dengan baik dan lancar. Okey, baik. Encik Shahazam, baik, nampaknya kita dah di penghujung masa sekarang ni. Kita dah di hujung-hujung waktu. Jadi mungkin Encik Shahazam boleh kongsikan sedikitlah. Maksud saya macam kata-kata akhir lah untuk mengajak orang ramai, terutamanya golongan belia di luar sana ni. Marilah kita ke Carnival Kerjaya nanti. Mungkin sedikit dari Encik Shahazam. Okey, untuk syarikat Sapura, so visi kami sebagai sebuah syarikat oil and gas yang global, yang berkemahiran dan dipercayai. Bagi kami, yang paling utama ialah cuba menyediakan peluang pekerjaan untuk anak-anak Perak dan juga untuk bagi mereka yang ingin mencuba dalam bidang oil and gas, ada sesuatu yang sangat baik untuk kita cuba. Okey, dengan segala package benefit yang saya kira baik dan mungkin lebih baik pada tempat lain. Jadi ini satu peluang yang perlu direbut bagi semua masyarakat yang ingin mencari peluang pekerjaan. Tetapi di Carnival Kerjaya juga ada banyak lagi syarikat-syarikat lain yang masih ada. Jadi lapangkan fikiran, cuba yang mana yang perlu, yang mana yang bersesuaian dengan anda. Kalau bukan di Sapura Fabrication, mungkin di syarikat lain yang lebih baik ataupun yang ada di sana. Inilah peluang yang terbaik untuk kita bersama-sama memajukan diri sendiri. Ya, baik. Jadi itu sedikit perkongsian lah daripada Encik Shahazam untuk menyeru anda semua di luar sana, mari kita ke Carnival Kerjaya pada hujung minggu ini. Baik, jadi untuk anda di luar sana, sahutlah cabaran ini. Kepada pencari kerja, mungkin inilah kali peluang untuk anda semua. Jika sebelum-sebelum ini, di Carnival Kerjaya sebelum ini mungkin anda gagal, tak berjaya, jangan putus asa kerana kita tak pernah tahu di mana sebenarnya rezeki kita yang terbaik itu. Yang terbaik itu adalah bila kita sentiasa berusaha dan tak pernah putus asa dalam hidup. Kerana sekali anda putus asa, hasilnya sangatlah buruk untuk hidup anda. Baik, jadi teruskan apa yang anda sedang usahakan sekarang ini sehingga anda dapat apa yang anda mahukan. Baik, jadi saya rasa setakat ini sajalah sesi Ngopi Kerjaya bersama dengan Carnival Kerjaya Perak Sejahtera dan TVET yang bakal berlangsung pada 16 dan 17 September ini bertempat di Stadium Indra Mulia daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang. Jadi saya dan Cik Shahazam dan yang sebelum ini saya pernah bersama dalam program Ngopi Kerjaya ini menyeru anda semua, mari kita ke Carnival Kerjaya. Sahut cabaran ini. Mungkin anda boleh jadi sebahagian daripada syarikat-syarikat yang menawarkan jawatan kosong ini. Baik, jadi saya rasa setakat ini saja daripada saya, Hafiz Roslan, moderator anda untuk hari ini. Terima kasih saya ucapkan banyak-banyak untuk Cik Shahazam daripada Sapura Fabrication untuk bersama kami berkongsi tentang jawatan kosong yang ditawarkan. Baik, jadi kita berjumpa pada pukul 3 petang kejap lagi dengan syarikat yang lain pula. Okey, baik. Jadi setakat ini sahaja perkongsian daripada kami. Terima kasih banyak-banyak yang menonton. Jumpa anda sebentar lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.